Hello. Hai, bersama dengan saya Natasha Sharmin dalam Cinema #Ini Cinemaku. Baiklah, episod kali ini Tasha akan bawakan kepada anda info-info menarik mengenai dunia hiburan dalam negara dan juga di luar negara. Untuk segmen yang pertama episod kali ini, Tasha nak kongsikan kepada anda info-info menarik dan juga penting, iaitu mengenai Festival Filem Malaysia yang ke-31 yang bakal berlangsung pada 10 Disember 2021 jam 9 malam di Plenary Hall Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Okey, jom kita lihat apa yang menarik untuk minggu ini. Insentif bernilai RM500,000 di bawah Dana Kandungan Digital atau DKD bakal mengiringi pemenang filem terbaik Festival Filem Malaysia ke-31 atau FFM 31 yang dijadual berlangsung pada 10 Disember ini selepas tertangguh berikutan pandemik COVID-19. FFM 31 yang mengangkat tema Citra Sinema merupakan kesinambungan kerajaan dalam inisiatif membangunkan platform filem festival nasional yang berprestij bagi mengiktiraf dan meraikan kecemerlangan karyawan industri perfilman tanah air. Penganjuran ini menurut pengerusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid selepas sidang media FFM 31 bersama Persatuan Wartawan dan Penulis Hiburan Malaysia atau WHAM di Kuala Lumpur baru ini buat julung kalinya berlangsung dalam konsep pembudayaan norma baru. Ini semua merupakan insentif kepada penggiat-penggiat seni bahawa kami di Finas mewakili pihak kerajaan, kami sangat menghargai usaha mereka untuk mengeluarkan filem-filem yang berkualiti. Sebab itu Ahli Perbadanan telah pun meluluskan untuk kita memberi hadiah iringan iaitu DKD bernilai RM500,000 kepada filem terbaik yang kita akan umumkan pada 10 hari bulan nanti. Festival filem ini bukan sahaja merupakan perayaan tetapi ia merupakan satu sesi apresiasi. Kita menghargai kerja-kerja yang telah pun dijalankan oleh penggiat seni. Kita menghargai usaha mereka. Sebab itu kita mengadakan Malam Anugerah ini. Edisi ke-31 ini disifatkan membawa nafas segar dengan penyertaan 55 filem yang antaranya lebih dulu mencipta kemenangan di pentas antarabangsa. Tidak hanya filem berbahasa Melayu, persaingan juga diberikan termasuk oleh filem Iban bagi merebut antara 28 kategori anugerahnya. Nyata banyak 55 buah filem. Pada mulanya apabila kita beritahu pasukan juri kita, mereka pun agak terkejut dengan masa yang disediakan. Mereka bimbang mereka tidak dapat menjalankan penilaian sebaik mungkin. Tetapi alhamdulillah apabila kita menyediakan sesi-sesi retreat dan sebagainya, kita bincang macam mana cara kaedah penilaian dan sebagainya. Akhirnya panel kita bersetuju. Memang betul untuk menilai sebanyak itu filem yang mana ianya bukan sahaja filem Melayu, filem Inggeris, filem Iban pun ada. Ini sebenarnya sangat meletihkan. Telah 2 tahun kita tidak buat FFM. So sebab itu banyak filem-filem yang kita bagi peluang untuk menyertai dan saya yakin apabila keluar keputusan nanti, saya yakin ia tidak akan dipertikaikan. Sidang media yang turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa juga memperlihatkan trofi yang bakal menjadi rebutan. Bakal disiarkan secara langsung di TV2 daripada Pusat Convention Kuala Lumpur FFM 31 yang dihoskan Awal Asyari dan Sharifah Syahira akan dimeriahkan dengan persembahan antaranya oleh Dato' M. Nasir dan Datuk Jamal Abdillah selain Jacqueline Victor, Liza Hanim dan Ratu Rock Ella. Walaupun dalam keadaan pandemik dan sebagainya, kita terus bekerja untuk membantu mereka, memastikan mereka dapat mengeluarkan filem-filem yang berkualiti. Kerana perfilman ini merupakan hasil negara juga. Kalau sekiranya kita berjaya mengeluarkan filem-filem yang berkualiti dan filem ini kita boleh bawa ke peringkat antarabangsa, secara langsung sebenarnya membantu untuk mempromosikan negara kita. Ini adalah antara trofi yang pernah menjadi rebutan para penggiat seni perfilman tanah air. Dan pastinya tahun ini FFM 31 akan jadi lebih meriah, lebih best kerana kita ada Dato' M. Nasir, Datuk Jamal Abdillah, Ella, Jacqueline Victor dan ramai lagi artis yang bakal memeriahkan lagi FFM 31 pada tahun ini, iaitu di TV2 jam 9 malam pada 10 Disember 2021. Pastikan anda saksikan. Ayo kita bersama dengan salah seorang award presenter FFM 31 yang juga merupakan pemenang 4 anugerah FFM sebelum ini. Jom kita bertrivia bersama dengan Aziz M. Osman dan XX Ray. Let's roll it.
X-Ray bukan filem terbaik saya. Saya bangga dengan filem tu, tetapi bukanlah sampai satu peringkat this is my masterpiece. X-Ray yang menemui audiensnya pada 1992 selepas kejayaan Fenomena yang merekodkan kutipan RM1 juta dan disusuli kontroversi Fantasia, menurut pengarahnya Aziz M. Osman, berhasil kerana keberaniannya memberi kelainan pada era itu. Seperti naskah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Panca Delima menunjukkan tidak semua filem seniman agung itu mendapat sambutan pada eranya. Biar dihasilkan di luar kotak, sudah tertanam di pemikiran tentang rupa sesebuah filem ketika itu yang hanya dikagumi kemudiannya. Dan apabila filem era 80-an, 90-an pula diimbau kembali, kelainan diberikan X-Ray membuatnya dikagumi hari ini. Di sebalik kejayaan filem terbitan Nizarman itu yang mencecah kutipan RM1.2 juta, dia dimusuhi beberapa pihak. Filem X-Ray, apabila naskah tu diserahkan pada saya, yang pada mulanya sebenarnya X-Ray ini tidak dirancang untuk digarap oleh saya. Saya cuma diminta untuk memberi jadi penasihat terhadap filem tu yang sepatutnya diarahkan oleh orang lain. Tapi apabila saya baca naskah skrip tu, saya kata ini bukan filem sci-fi. Saya baca ini bukan sci-fi, ini more to horror. Kebetulan pula penerbit nak tahu kalau sci-fi rupa dia macam mana. So saya explain. Bila saya explain, terus producer Jorani kata, Aziz, you buat lah. You buat lah benda tu. Jadi kesan daripada saya explain tu, saya adalah bermusuh dengan 2-3 orang lah. Dilihat sebagai pencerita yang baik, akuinya membuka pintu untuknya mengarah filem sci-fi pertamanya itu yang turut menampilkannya sebagai pelakon selain Faizal Hussein, Nur Aliyah Lee, Sharman Farouk, Allahyarham Ibrahim Pendek dan Edika Yusof. Ketika itu, saya telah pun dikenali sebagai seorang pelipur lara yang itu. Kerana sebelum ni, saya menjalani saya punya workshop lah daripada tahun 86. Yes, I am that old. 86 sampai tahun 89, saya dah pun menggarap beberapa drama yang orang kata drama degil. Orang lain buat drama ni, saya buat ni kan. Dan saya pernah juga membuat drama sci-fi untuk TV3 berjudul Alina, mengenai seorang fugitif yang diletak di planet lain setelah ditangkap melakukan jenayah di hukum tu, dan sebulan sekali akan dihantar roket ration untuk menghantar tu. Drama tu dilakukan oleh M. Nasir. Orang kata itu workshop saya. Jadi saya dikenali sebagai seorang pencerita yang baik. Pendekatan X-Ray sebagai satu cerita satira dan parodi turut memudahkannya diterima audiens. Jadi apabila dapat naskah skrip X-Ray yang originally hasil daripada idea arwah Azmi Mustafa, saya kata ini filem horror. Kemudian tu kalau nak buat sci-fi, penonton rasa susah nak telan. Kita dengan bajet kita yang macam ni, kita tak boleh nak compete dengan Star Wars ke, Superman ke, dengan Batman ke, Tim-Burton punya Batman lah. Tak boleh kita nak compete macam tu. Jadi kalau insist nak buat benda ni, kita kena buat satire, kita kena buat parody, kita kena bermain-mainkan dia. Jadi mungkin menariknya filem X-Ray yang saya buat tu hanya mempermain-mainkan dia, not taking it too serious. It's a tongue in cheek. Effect dia okay, it's corny bagi saya. The standard is very corny, but it was acceptable during that time. Satu benda yang luar biasa. Persepsi masyarakat yang memandang rendah filem tempatan yang didengarinya di salah satu lokasi penggambaran X-Ray ketika itu juga menyebabkannya rasa tercabar. Waktu tu kebetulan filem Jackie Chan Police Story 3 tengah syuting kawasan KL. Jadi setup saya tu agak besar. Jadi orang-orang di kawasan situ ingat Police Story datang situ. Bila orang-orang kawasan perumahan tu bila dapat tahu filem tempatan, kata, cerita Melayu kokak. Dia kata cerita Melayu kokak aja. So that's a challenge. That's a challenge for me. Maksudnya perception orang kalau filem tempatan itu tak berkualiti kan. Jadi I took that challenge, membuatkan X-Ray ni sebaik mungkin, ataupun kalau tak dapat ke tahap piawaian making yang orang kata tahap antarabangsa, at least the entertainment value dia tinggi. Eksklusif di Bernama TV setiap Khamis jam 8.30 malam, penayangan dokumentari dalam program Retrospektif. Ini adalah usaha Finas dalam memperkasa penontonan khazanah kandungan negara dalam menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Program kerjasama Finas Bernama ini akan diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. So cakap tak apa, banyak dapat ugutan. Manager dapat banyak WhatsApp message.
Okey, sebelum ini dalam drama rantaian 7 Hari Mencintaiku, Wafarina bawa watak sebagai Nurul Ain pun turut dibenci oleh penonton sampai keluar kaca TV. Nak tahu apa cerita? Jom kita saksikan dalam segmen casting. Kawan dengan budak apa Sering jadi perhatian, terutamanya kerana lekuk di dagu yang menjadi trademark itu. Penampilannya yang mempersona, bagaimanapun bukan satu-satunya penyebab namanya pantas meniti di bibir industri. Baru saja menghadirkan diri dalam dunia seni lakon, nama Wafarina Roslan meledak bersama tercetusnya fenomena drama rantaian 7 Hari Mencintaiku 2 yang menyaksikannya memegang watak antagonis Nurul Ain. Diterajui Siti Saleha dan Syukri Yahya, drama karya Siti Rosmiza itu merekodkan jumlah 12 juta tontonan semasa mula ditayangkan di TV3 pada Julai 2020. Keberkesanan lakonannya bagaimanapun menyebabkan ada yang terbawa-bawa membencinya sampai keluar dengan menganggap dia tidak ubah seperti karakternya, iaitu perosak rumah tangga orang. Sejujurnya Wafa tak marah, Wafa tak terkejut, tapi Wafa cuma tertanya-tanya, korang ni tak relax lah. Banyak juga orang yang cakap macam tu. Bila dah tak relax, dia orang anggap benda tu macam betul-betul. Sampai kat luar, Wafa pernah kena dengan makcik. Dengan makcik mana, tengah makan. Kau ni Nurul? Ya makcik, tak, ini cerita betul ni. Kebanyakan orang pun Wafa akan cerita benda yang sama. Kau tak ada kerja lain ke nak rampas suami orang? Kita je, ya Allah makcik tu drama, makcik relax, makcik relax. Dah ambil gambar. Itulah, point dia yang tu je. Sampai sekarang orang masih lagi panggil Wafa Nurul Ain. Cuba untuk positif terhadap apa jua maklum balas audiens, anak jati Pulau Pinang ini bagaimanapun mengakui hanya satu insiden yang dilihatnya agak melampaui adab yang membuatkan dia terasa hati. Di mata orang, Wafa ni Nurul Ain lagi. So, cakap tak apa, banyak dapat ugutan. Manager dapat banyak WhatsApp message. Wafa DM ni macam-macam. Tapi yang satu je lah, dalam banyak-banyak ugut nak simbat acid ke macam-macam, Wafa tak kisah. Wafa tak marah sebab Wafa tahu karakter Wafa menjadi dan orang rasa benda tu sampai. Alhamdulillah lah kan. Yang Wafa terasa satu je. Dekat screen TV play tu, dia letak kaki dia. And then masa tu muka Nurul Ain, dia letak kaki dia, dia tulis, dia tag Wafa, nak kau makan kaki aku. Yang tu Wafa terasa. Sebab Wafa rasa macam, cuba bayangkan kalau dalam TV tu kakak kau ke, mak ke, adik ke kan. Dan orang buat macam tu, apa kau rasa? Kini sibuk di lokasi penggambaran drama Alamak Lagi-Lagi Dia terbitan Universal, bakat berusia 26 tahun ini yang muncul sebagai heroin di samping Iman Zulkarnain dan Haris Hamdan, selain Datin N. Ngasri dan Hasnul mengakui teruja menanti reaksi audiens terhadap watak Chika lakonannya. Karakter Chika ni dia seorang anak yang baik, anak yang dengar kata mak dia, yang memang tak boleh nak lawan langsung cakap mak dia. Dia seorang wanita yang berkejaya, yang main dia yang tu je. Dia tak boleh nak bangkang apa cakap mak dia. Sebab mak dia ni dia akan arahkan untuk anak dia. Macam jodoh anak ni mak yang tentukan. Macam tu. So dia tak boleh nak cakap no dekat mak dia. Dia ada life dia yang daripada dulu masa sekolah dia memang dia dah anti dekat satu lelaki ni, satu mamat ni, sampai ke besar dia dapat jumpa lagi mamat ni, dan jodoh tu mak dia tentukan tu adalah mamat tu. Mamat yang dia tak suka tu. So dia tak nak, sampai sudah dia tak nak, dan dia suka kat orang lain. But ending dia of course lah sweet lah kan. Of course lah agak sweet ending kan. Diperkenalkan menerusi telefilm Kisah Seram Hostel pada 2019, bekas penyanyi pancaragam polis di Raja Malaysia ini mengakui tidak akan melupakan hari dia menerima kiriman pesanan daripada pengarah dan penerbit terkenal Michael Ang. Wafa dapat satu DM daripada Michael Ang untuk panggil for audition. Dia tanya nak tak berlakon. Masa tu pula Wafa tengah menyanyi dan tak tahu nak jadi rezeki sama. Wafa memang dah duduk sembang ibu, cakap, "Bu boleh tak Wafa nak try berlakon?" So dah jadi rezeki, dapat DM yang macam tu, kita try nasib. Daripada Penang turun KL pergi audition dekat Astro. Itu alhamdulillah lulus. Dan start pada tu Wafa berlakon telemovie. 4 telemovie dulu sebelum Wafa masuk 7 hari. Bila Wafa dah cakap Wafa nak try berlakon tu, Wafa banyak hantar Wafa punya macam profile dekat email. Tapi tak ada rezeki. Lama tunggu. Tak apalah, try je lah. Mana-mana production yang keluarkan nak cari bakat baru, pelakon baru, kita hantar je lah. Hantar tu. Dapat DM terus daripada Michael Ang.
Teh Basikal, sebuah video terbitan Finas yang ditayangkan di YouTube Finas Malaysia meraih tempat kedua kategori berita video terbaik pada Malam Wartawan Malaysia 2021 atau MWM 2021 yang memasuki tahun ke-40 penganjurannya. Diadakan sebagai menghargai sumbangan pengamal media dan wartawan, ia yang mendapat tajaan Petronas adalah bagi menentukan mercu tanda profesional kewartawanan negara. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sehingga 5 Disember ini, filem pendek karya generasi baru pembikin filem Sabah menemui audiensnya secara dalam talian di Cinebah 2021 yang disokong Pusat Ekonomi Kreatif dan Inovasi Sabah atau SINIK. Sebanyak 8 filem pendek berdurasi antara 7 hingga 20 minit ditayangkan. Selain tayangan, turut diadakan sesi soal jawab yang dikendalikan Bebra Mailin dan Nadira Ilana. Tapi bila filem tu main tak ada orang tengok. So saya kata ni tipu punya industri lah. Kepada peminat filem sains fiksyen sudah pasti mengenali pelakon jelita Natalie Portman, bintang filem Star Wars dan filem Thor. Natalie Portman telah mula berlakon sejak berumur 12 tahun dalam filem Leon, The Professional pada tahun 1994. Ketika di sekolah menengah, beliau telah menyertai Broadway pada tahun 1998 menerusi The Diary of a Young Girl. Beliau telah mendapat pengiktirafan antarabangsa menerusi lakonannya yang memegang watak sebagai Padme Amidala dalam filem Star Wars Episod 1, The Phantom Menace pada tahun 1999. Selepas tamat pengajian dalam bidang psikologi di Universiti Harvard, Natalie telah menyambung kembali cita-citanya sebagai pelakon dengan membintangi Star Wars prequel trilogi pada tahun 2002 dan 2005. Beliau pernah memenangi anugerah pelakon pembantu wanita terbaik di anugerah Golden Globe pada tahun 2004 menerusi filem Closer. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik di anugerah Academy dan anugerah Golden Globe menerusi filem Black Swan. Kemantapan beliau sebagai penari ballerina dalam filem Black Swan menarik perhatian ramai dan beliau sebenarnya seorang yang mahir dalam tarian apabila telah memasuki kelas tarian sejak berumur 4 tahun. Filem-filem lakonan beliau telah tersenarai sebagai filem yang mencecah kutipan box office. Antaranya filem Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, Star Wars Episode 2, Attack of the Clones, Closer, Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith, V for Vendetta, Black Swan, No Strings Attached, Thor, The Dark World, Jackie and Annihilation. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya Tasha dalam Cinema #ini Cinemaku. Baiklah, tadi kita dah pun bersama dengan seorang pelakon Hollywood yang cukup terkenal, cantik, lasak dan banyak melakonkan filem-filem aksi. Tak lain bukan, iaitu Natalie Portman. Beliau juga merupakan bintang terkenal dalam filem Star Wars dan juga Thor. Okey, kita nak ke segmen yang seterusnya. Bila kita sebut saja mengenai filem animasi, pasti terdetik di fikiran anda iaitu Upin Ipin. Betul. Itulah dia. Upin Ipin yang bukan saja terkenal di Malaysia, malah sehingga ke tahap antarabangsa. Dan sekarang ni kita nak lebih mengetahui siapakah pengasas dan penerbit Le Copak. Jom kita bersama dengan Haji Burhanuddin dalam segmen Hot Seat. Waktu saya dicakap nak buat filem tu, saya buat study. Dan saya jumpa banyaklah pengarah, pelakon semua. Dan saya lihat dia satu bisnes yang susah. Kerana sutradara dia mengatakan dia Steven Spielberg. Tapi bila kita tengok rekod filem dia, tak laku. Lepas tu pelakon pula minta macam Shah Rukh Khan. Tapi bila filem tu main, tak ada orang tengok. So saya kata ni tipu punya industri lah. Jujur, Haji Burhanuddin tidak terfikir untuk berada dalam dunia seni jika bukan kerana isterinya, Ainun Arif, yang lebih dikenali sebagai Hajah Ainun. Ditambah cerita tidak enak mengenai industri perfilman hampir membuatnya tawar hati untuk melabur. Selepas meninggalkan industri minyak dan gas, tiada siapa dapat menjangkakan fenomena yang bakal dicetuskan Las Copak Production yang diasaskannya hampir 16 tahun lalu yang menduniai dengan jenama yang digelar Upin dan Ipin.
Insentif dan geran bernilai RM200 juta sebagai galakan kerajaan pada 2004 bagi membangunkan animasi tempatan mendorongnya menggali apa yang berlaku kepada animasi terdahulu termasuk bertemu pencetus Usup Sontorian Allahyarham Kamaruddin Ismail yang dikenali sebagai Cam Ismail. Dia kata masa dulu Usup Sontorian tu dia bergantung harap pada sekelompok pelukis komik yang tahu gunakan software baru tu. Jadi bila dia dah famous, dia keluar, dia jual ke RTM yang menghasilkan tu minta bonus. Orang macam Arwah Kam ni dia tak boleh bagi kerana sumber pendapatan dia hanyalah dari stesen RTM. Kalau dia setahun dapat 400,000, 500,000, walaupun dia dah popular, dia tak boleh bagi bonus, gaji lebih ke. Jadi pekerja-pekerja ni rasa ini tak betul ni kan, tokey je untung. So dia orang lagi. Bila dia orang lagi, semua tokey dia tak boleh buat animasi. Enggan berdepan masalah sama, usahawan dengan nama sebenar Burhanuddin Madrazi ini membuat pendekatan berbeza. Jadi saya punya syarikat yang saya tubuhkan seperti itu juga. Kalau orang yang pandai buat ni lari, saya mati. So, apa saya buat masa dia orang datang, ada dalam 8 orang itu, saya suruh dia buat proses pipeline. Macam mana menghasilkan animasi secara berulang-ulang dan mempunyai kualiti sendiri. So, dia orang buat study tu 8 bulan dia dapat hasilkan tu. Dan saya yakin, saya boleh pump in duit untuk suruh dia buat modul latihan untuk masuk ke orang baru. Dalam proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Apa yang saya bangunkan adalah kilang, bukan macam orang lain buat studio. Jadi kita tidak bergantung kepada beberapa orang yang pandai itu saja. Jadi bila kita ada masalah, orang tu lari ke apa, kita boleh ganti straight away. Perkongsian trailer filem animasi pertamanya, Geng Penggambaran bermula dengan bekas Ketua Pegawai Eksekutif TV9 Allahyarham Buhari Cik Muda di Cannes, Perancis pada April 2007 menyaksikan watak kecil dua budak botak yang kemudian dikenali sebagai si kembar Upin dan Ipin yang dikeluarkan bagi menghasilkan animasi pendek bagi siaran Ramadan. So kita balik, kita cakap dengan tim kita, keluarkan 2 orang budak tu, kita buat cerita animasi pendek. So waktu tu saya kata keluar 6 episod je 5 minit. Cerita pasal dia berpuasa pertama kali. So bila kita suruh tim kita tulis, Hajah tak suka cerita dia. Pasal dia cerita Upin Ipin curi makan, tipu puasa. Dia nak cerita yang mempunyai nilai-nilai murni untuk diteladani oleh anak-anak. Jadi akhirnya saya dengan dia lah menulis skrip walaupun kita bukan orang wayang. Tetapi Hajah tu dianugerahkan bakat. Idea frasa betul-betul juga dicetuskan Haja Ainun yang turut meminjamkan suaranya sebagai opah. Dia mesti ada catchy word macam lagu juga. So betul-betul tu dia yang bagi. Jadi itu yang meletup pasal dia ada catchy word betul-betul. Dan bila kita mainkan di TV9 pada tahun 2007, dia meletup. Orang tak pernah tengok lagi animasi yang macam ni. Dan mak bapak kata sesuatu yang bagus kerana dia mengajar berpuasa, budak-budak mula berpuasa yang kecil-kecil nak ikut Upin Ipin. Jadi bila dia dah meletup tu, Upin Ipin jadi nama besar. Filem kita menghadapi masalah pasal pada asalnya Upin Ipin tu tak ada watak yang banyak. So Hajah kata kita kena ubah Upin Ipin jadi main. Dia tulis balik, itu 6 bulan delay buat filem geng. Lagi 12 episod Upin dan Ipin untuk TV9 disusuli kejayaan luar biasa Geng Penggambaran bermula pada 2009 yang mengutip RM9 juta sebelum kembali dengan 42 episod sebagai siri TV. Ikuti temu bual dalam episod akan datang bagaimana Upin dan Ipin meledak di Indonesia disusuli laluan ke Oscars pada 2020. Itulah dia tadi seperti yang kita dah saksikan tadi awal. Haji Burhanuddin ada seorang yang support beliau di belakang. Tak lain bukan iaitu isteri beliau sendiri iaitu Hajah Ainun. Betul. Di sebalik kejayaan seorang lelaki adalah seorang wanita. Okey, kalau anda semua nak tahu info menarik mengenai Finas, boleh sahaja ke laman web Finas iaitu di www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas. Bara Festival Filem Malaysia yang ke-31 makin terasa. Anugerah perfilman tanah air paling berprestij kembali menjulang karya dan bakat terbaik yang dihoskan oleh Awal Asyhari dan Sharifah Syahira pada Jumaat 10 Disember 2021
jam 9 malam bersiaran langsung di TV2. Okey, dan jangan lupa juga bersama dengan saya Natasha Sharmin dan Nas Rahman yang akan bersiaran langsung di Kapet Merah FFM 31 jam 8 malam di media sosial Finas Malaysia. Okay guys, don't forget. Itu saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang di jam dan waktu yang sama. Good night. Bye. Sebelum berpisah, kita saksikan sedikit sedutan filem Upin Ipin Keris Yamang Tunggal. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan.